Najib dedah kroni Tun M. Rakyat terdesak, Najib rayu kerajaan segera benarkan pengeluaran air citra. Pelik, kenapa kerajaan Selangor masih belum beri bantuan? Puan gesa Perdana Menteri campur tangan skandal SPRM. Siapa dalang sebenar di sebalik SPRM? Bekas Perdana Menteri Najib Razak menepis rasa aib dizahirkan seorang taikun berhubung penampilannya di Forum Ekonomi Cina Sedunia 2021 WCEF. Sebaliknya, Najib memberi bayangan bahawa hartawan hartanah Lee Kim Yew kurang berpuas hati dengannya ekoran hubungan taikun terbabit dengan Dr. Mahathir Mohamad. Ahli Parlimen pekan itu turut melampirkan rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM yang menunjukkan bahawa Lee dan Mahathir merupakan rakan kongsi dalam Hotel Palace of the Golden Horses dan syarikat perkhidmatan jet peribadi Flyjet. Najib menyampaikan ucap tamu dalam WCEF. Dia turut menjadi tetamu kehormat untuk majlis anugerah dan makan malam. Lee yang merupakan antara pengasas WCEF berkata, melibatkan Najib adalah satu keaiban besar. Bagaimanapun, Lee menjelaskan dia tidak lagi mempunyai kaitan dengan forum berkenaan. Pada Julai tahun lalu, Najib diputuskan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 3 kesalahan pecah amanah, 3 kesalahan pengubahan wang haram dan 1 kesalahan salah guna kuasa. Ini selepas pihak pendakwaan membuktikan bahawa Najib telah menyeleweng 42 juta ringgit wang SRC International Sdn Bhd. Pada 7 Disember lalu pula, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan bersalah berkenaan dan menyatakan tindakan Najib itu bukan dilakukan untuk kepentingan negara, sebaliknya hanya memalukan negara. Najib akan memohon semakan keputusan itu di Mahkamah Persekutuan. Rakyat bertalu-talu memohon kerajaan membenarkan pengeluaran air citra terakhir sebanyak RM10,000 dari simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kerana mereka sudah terdesak. Tuntutan sekaligus itu dibuat semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP lagi. Namun kerajaan hanya membenarkan pengeluaran maksimum RM5,000 atau tertakluk jumlah baki simpanan dengan bayaran bulanan sehingga 5 bulan. Datuk Seri Najib Razak berkata, rakyat terus menagih simpanan apabila ada dalam kalangan mereka dilanda musibah banjir baru-baru ini. Saya percaya rakyat mahu pengeluaran air citra sebab itu duit mereka. Apatah lagi, mereka dalam keadaan amat sesak kesempitan sekarang dan perlu keluarkan simpanan mereka, kata bekas Perdana Menteri itu. Najib berkata demikian selepas mengadakan tinjauan kira-kira 30 minit di kawasan banjir sekitar Taman Murni, Lancang, Pahang. Secara peribadi, Najib berkata beliau tidak nampak sebarang halangan dan alasan untuk diberikan oleh kerajaan. Lagipun beliau sendiri telah mengemukakan beberapa cadangan untuk memulihkan simpanan caruman KWSP. Oleh itu, Ahli Parlimen pekan itu merayu kerajaan memberi pertimbangan ke atas tuntutan rakyat bagi mengeluarkan wang caruman itu buat kali terakhir. Saya berharap agar kerajaan mempertimbangkan semula untuk meluluskan pengeluaran sekaligus RM10,000 apabila berlaku musibah banjir. Kehidupan rakyat bertambah keperitan. Sebab itulah mereka membuat tuntutan itu bertalu-talu. Harap pihak kerajaan memberi pertimbangan dalam hal ini, kata Najib lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan tidak bercadang untuk membenarkan pengeluaran air citra RM10,000 buat kali kedua walaupun dapat desakan beberapa pimpinan politik selepas rakyat menghadapi bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini. Katanya alasan hendak membuka perniagaan akibat banjir tidak boleh diterima kerana pelbagai kemudahan keuangan telah diberikan kerajaan. Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Persekutuan dan Lembaga Zakat Selangor digesa mempercepatkan proses penyaluran bantuan wang tunai kepada lebih 30,000 keluarga di Selangor yang terjejas akibat banjir besar minggu lalu. Meskipun ketiga-tiga pihak itu telah mengumumkan bantuan wang tunai, namun sehingga kini bantuan berjumlah RM2,600 itu masih tidak lagi disalurkan kepada mangsa banjir yang terjejas sejak 19 Disember lalu. Perkara itu didedahkan salah seorang penduduk kampung Seri Tanjung, Muhammad Yusni Osman, 49, yang mendakwa dia sendiri masih belum menerima bantuan keuangan itu meskipun bencana itu telah berlalu seminggu lalu. Permohonan bantuan banjir kita sudah serah kepada Ketua Kampung, Nadma,
Kerajaan Negeri Selangor dan Lembaga Zakat Selangor. Dalam 3 bantuan ini, satu pun belum dapat lagi. Kalau salah satu dapat, bolehlah kita bernafas. Walaupun dapat 500 hingga 600, kita sudah boleh hidup, katanya. Katanya setakat ini dia dan beberapa keluarga yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS hanya menerima bantuan tunai RM100 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita duduk di PPS dekat 10 hari, dapat RM100. Itu pun sumbangan diberi Rina Harun, Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menerusi JKM. Nak makan apa dengan RM100 tu? Nak beli itu, nak beli ini. 2-3 habislah RM100 itu. Sekarang RM100 bukan macam zaman 80-an. Kita boleh beli macam-macam. Sekarang ini nak beli satu raga, RM100 pun tak cukup, katanya lagi. Perdana Menteri perlu berani bertindak terhadap dakwaan yang dikaitkan oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki, kata seorang pemimpin UMNO, selain menegaskan Ismail Sabri Yaakob tidak boleh lambat bertindak dan mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Nasi tidak boleh jadi bubur kalau semua pihak mendiamkan diri dan tidak berani membincangkan dakwaan Terence Gomez. Maka siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri? Ismail Sabri wajar campur tangan, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zarkashi kepada portal FMT. Beliau merujuk kepada tindakan Ahli Ekonomi Edmund Terence Gomez yang meletak jawatan sebagai ahli panel SPRM selepas mendakwa panel berkenaan gagal membincangkan banyak laporan membabitkan pegawai tinggi badan itu. Puan berkata, peletakan jawatan ahli akademik itu menimbulkan kebimbangan maksimum terhadap integriti agensi penguatkuasaan terbabit. Ada 3 kebimbangan utama. Pertama, apakah SPRM mampu menjadi agensi yang boleh membanteras rasuah secara adil, telus dan berkesan? Kedua, apakah isu yang menjadi punca letak jawatan tersebut, iaitu perniagaan dan konflik kepentingan, membabitkan pegawai atasan SPRM benar dan berasas? Ketiga, apakah SPRM terlalu kebal untuk disentuh? Soalnya, beliau turut mengambil perhatian terhadap kes kecurian wang bukti yang dirampas daripada bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MIO, Hasanah Abdul Hamid, pada September lalu yang sehingga kini masih tiada tindakan lanjut. Apa jadi pada kes tersebut? Perkara ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jangan ada cover up tanpa ada tindakan. Isu dibangkitkan oleh Terence Gomez membabitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Jangan ada kompromi. Ia mesti disiasat secara total, kata Puan. SPRM pada 20 September mengesahkan penahanan 3 pegawainya bagi membantu siasatan dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes Hasanah. Pada Ogos 2018, SPRM membuat penggeledahan dan merampas sejumlah wang tunai dolar Amerika Syarikat dari sebuah unit kondominium di Cyberjaya. Pada 12 April lalu, Hasanah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur daripada pertuduhan melakukan pecah amanah 12.1 juta American dollar bersamaan 50.4 juta ringgit milik Kerajaan Malaysia. Beliau dilaporkan mahu menuntut semula wang berkenaan daripada SPRM, namun didakwa hanya tinggal sebahagian daripada wang dan wang palsu dalam simpanan badan berkenaan. Ahli Ekonomi Edmund Terence Gomez meletakkan jawatan sebagai ahli panel Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas mendakwa panel itu gagal membincangkan laporan-laporan yang membabitkan pegawai-pegawai tinggi SPRM. Gomez dalam surat letak jawatannya berkata, timbul persoalan berhubung hubungan antara perniagaan dan pihak penguatkuasa dan situasi konflik kepentingan membabitkan pegawai tinggi SPRM dan dakwaan bahawa pegawai itu memiliki saham. Gomez juga berkata, bekas pegawai tinggi SPRM didakwa terbabit dalam situasi konflik kepentingan sekaligus mencadangkan ada suatu trend di institusi itu, SPRM, yang mesti disiasat segera. Gomez berkata, sudah 3 kali menulis kepada pengurusi panel perundingan dan pencegahan rasuah, Burhan Dollah, menggesa panel membincangkan perkara itu. Saya juga sudah 3 kali menulis kepada pengurusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, Abu Zahar Ujang, menyarankan perkara itu dibincangkan di lembaganya. Gomez ketika dihubungi memaklumkan surat peletakan jawatan sudah diserahkan kepada Burhan. Salinan surat turut diserahkan kepada media kerana beliau kuatir panel perundingan dan Lembaga Penasihat tidak bertindak ke atas dakwaan yang mengaitkan pegawai tinggi SPRM terbabit, katanya. Gomez menamakan pegawai terbabit dalam suratnya bagi melindungi integriti SPRM. Gomez berkata, beliau mula sedari tentang dakwaan terhadap pegawai tinggi SPRM itu dalam artikel yang disiarkan di satu laman sesawang dan menulis kepada Burhan tentang artikel berkenaan. Saya tekankan bahawa maklumat yang saya terima itu amat membimbangkan kerana ia berdasarkan penyelidikan yang ekstensif. Penulis laporan itu turut menamakan dirinya, menunjukkan panel boleh menghubunginya untuk membincangkan perkara itu, katanya. Gomez duka cita Lembaga Penasihat tidak membincangkan perkara itu meskipun isu itu timbul di Parlimen pada 14 Disember dan mendapat liputan meluas. Beliau menambah pegawai tinggi SPRM terbabit belum membuat sebarang kenyataan terbuka atau menjawab kenyataan wakil rakyat
berhubung dakwaan-dakwaan itu. Gomez beritahu portal FMT beliau sedang mendorong panel untuk respons kepada isu berbangkit. Surat itu dihantar kepada media untuk menguar-uarkan keengganan untuk bertindak ke atas isu penting ini. Media harus bantu melaporkan perkara ini sehingga siasatan bebas dilakukan. Perdana Menteri juga harus bertindak bagi melindungi integriti SPRM, katanya. Beberapa ahli parlimen PKR pada 14 Disember menarik perhatian Dewan Rakyat kepada dakwaan membabitkan seorang pegawai tinggi SPRM. Ahli Parlimen Sungai Buloh, Sivara Rasiah, menyeru pihak berkuasa menjalankan siasatan bebas terhadap pegawai berkenaan. Gomez dilantik ke panel itu bagi tempoh 2 tahun bermula 1 Jun 2020 dan sepatutnya tamat pada 31 Mei tahun depan.